Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. So I hope all of you are in a peak of health. Alright, means everyone is in a good condition lah. Okay, so untuk pagi ni saya nak discuss topik 6. Okay, circular motion. So I think this topic might be new for you. Tapi some of the terms used in this topic I think korang dah pernah dengar lah. Tapi ada separuh yang korang dengar, ada separuh yang korang tak pernah dengar lagi. Okay. So kalau kita tengok gambar yang pertama ni gambar siapa? Apa tak kenal ni kena rotan ni. Azizul Hasni Awang. Yes, Datuk Azizul Hasni Awang kan, or our pocket rocket man. Okay, so ni dekat mana ni condition ni? Ni dekat mana? Velodrome. Kalau tengok kat belakang tu ni dekat London lah, Olympic 2012. So dekat dalam velodrome. So this is the picture of his during the competition kan. Okay, so So kalau korang perasan lah sebenarnya velodrome tu dia punya track dia dia circle, betul tak? And then track circle dia bukan flat tau. Dia incline kan, betul tak? Kalau korang tengok yang macam at the yang side hujung tu waktu macam last lap tu dia macam ada incline plane sikit, macam ada slope at both side lah. So at that condition so dia berlakunya circular motion dekat situ. Okay, and then second picture ni gambar apa? Roller coaster. Yes, roller coaster. Okay, so roller coaster kalau korang naik roller coaster, so kita akan nampak dia berpusing kan, tapi waktu dia berpusing tu dia tak jatuh, betul tak? Okay, kenapa dia tak jatuh? Okay, and then gambar third one ni gambar gear. Okay, tapi gambar gear ni sebenarnya dia more on rotational. Rotational ni maksudnya dia berpusing pada axis dia sendiri. Okay, dia ada beza dua benda ni. Yang pertama circular motion, yang kedua rotational motion. Rotational motion ni topik 8 lah. So nanti kita bincang lagi. Okay, so ada dua subtopik saja dalam circular motion ni. Topik ni pendek je, dia tak banyak. Tapi dia memerlukan kemahiran korang. Topik 4 korang dah lukis FBD, betul tak? So kalau korang FBD korang dalam topik 4, korang carry out FBD dalam topik 5 juga, and then korang kena carry out the same FBD dalam topik 6. Cumanya ada certain terms yang kita akan berubah lah. Okay, so dalam topik 6 kita ada dua subtopik. 6.1 uniform circular motion. So we want to describe what is actually uniform circular motion, and then convert units. So nanti kita tengok unit apa yang kita kena convert. Okay, and then we have a centripetal force. So before this we have only Newton's second law, force equal to ma. But when it comes to circular motion, kita dah tak panggil dia force. Kita linear force tu lah, kita panggil dia ialah centripetal force. Okay, sebab dia berlaku disebabkan dalam keadaan dia circular motion. So we're going to define a centripetal acceleration yang menyebabkan berlakunya centripetal force, and then kita akan solve problem. Okay, solve problem ni dia terbahagi kepada 3 part. Okay, sama ada circular motion berlaku pada keadaan horizontal, vertical ataupun conical pendulum. Okay, kalau dia kata conical pendulum, shape apa yang across your mind sekarang? Conical pendulum. Betul. Okay, cone. Macam cone aiskrim tu lah kan, betul tak? Conical pendulum. So maksudnya pergerakan tu berlaku dalam conical pendulum tu. Okay, so maksudnya dia bukan horizontal ataupun dia bukan vertical. Okay. Lag tak suara saya? Boleh. Okay. Okay je kan? Okay. Dia tak macam yang hari tu kan? Okay. So kita tengok dekat sini. Uniform circular motion. Okay, so uniform circular motion, motion in a circle, tapi dia ialah constant speed.
Okey, contohnya kita bayangkan ini adalah tayar basikal. Tayar basikal. Tayar basikal pun boleh jugalah. Okey, tayar basikal. No. Kita bayangkan korang berada dekat roundabout. Okey, bila korang naik kereta, korang dekat dalam roundabout. So ini kita punya roundabout lah. Okay, so ni kita punya center of rotation, center of circular motion tu. Okay, so bila kita berada pada titik ni, titik satu, and then kalau kita tengok arah dia ke kanan kan. Okay, ni titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga. Okay, at 3 different point, korang punya constant, korang punya speed is always constant. Maksudnya kalau korang punya speed adalah 15 meter per second, maksudnya kat sini pun akan jadi 15 meter per second juga. Kat sini pun akan jadi 15 meter per second juga. Okay, so maksudnya bila kita nak bergerak dalam circle, kita mesti bergerak dalam keadaan constant speed. Okay, secara logiknya walaupun korang bergerak dalam constant speed kan, tapi macam mana kita boleh dapat acceleration? Kosong apa? Acceleration. Okay. Kalau contoh kita kata sekarang speed kita constant kan. Okay, tapi kalau contoh kita kata kita nak dapatkan acceleration, dia mesti berlaku perubahan pada velocity, betul? Barulah korang akan dapat acceleration. Tapi dalam kes ni, korang punya velocity constant. But how come wujudnya kita panggil dia sebagai centripetal acceleration? Velocity dia bertukar, arah dia bertukar-tukar. Yes, betul. Thank you. Thank you Zafran. So arah dia bertukar-tukar. Kalau korang tengok yang ni arah dia ke kanan, yang ni ke atas, yang ni ke bawah. So walaupun korang punya speed constant tapi direction dia berubah. So kena ingat acceleration dia vector quantity. So dia mesti ada magnitude and direction. But once direction korang berubah, maksudnya korang punya acceleration akan adalah dekat situ. Okay, so ini speed yang speed. Okay, and then yang tadi tu sebenarnya saya describe pasal centripetal acceleration lah. Okay, centripetal acceleration ni direction dia always towards the center. Maksudnya dekat mana-mana point pun yang awak berada, direction dia mesti akan sentiasa towards the center. Macam ni lah. Okay, so kat sini ni awak punya center. So kat sini. Okay. Centripetal acceleration ni simbol dia adalah A and then subscript C dekat bawah. Okay. So tu yang membezakan linear acceleration kita yang biasalah. So maksudnya bila kita ada centripetal acceleration, kita tahu bahawa objek tu bergerak dalam keadaan circular motion. Okay, alright. And then kita ada satu lagi, kita kata dia sebagai tangential velocity. Okay. So ni kita punya tangential velocity lah. So tangential velocity ni kalau kita tengok syarat dia mesti always perpendicular to the radius and then tangent to the circular path. So this one is what we call it as tangential velocity. Sebab dia always 90 degree to the radius. Okay, tapi magnitude dia constant lah. Tapi still kita panggil dia tangent sebab dia punya direction berubah-ubah. Okay, sebab tu kita ada tangential velocity. Okay, so ada berapa terms yang korang tahu? Ada 3 terms. 3 terms. Apa terms yang pertama? Uniform circular motion. Dia dalam dia tak ada acceleration, dia constant speed. Okay. Yang kedua? Lepas tu kedua dia walaupun dia constant speed tapi dia ada acceleration because of the ada dia bertukar arah. Okay. Alright. Okay. Thank you Idham. Okay. Yang pertama tu uniform kan. Okay. Nama dia pun uniform. Uniform maksudnya seragam lah. So maksudnya pergerakan dalam circle yang seragam. Okey, kalau satu lagi contoh, apa lagi contoh yang paling besar yang korang boleh buat contoh dia bergerak dalam keadaan circular motion? Cuba fikir. Satelit. Okey, saya sempat nak bagi masa. Okey, saya bagi 10 second untuk korang fikir. Figure out
Okey, apa yang selain yang saya dah cerita ni, okey apa Bumi. selain tu? Sabar, tak habis lagi 10 second. Oh, belum eh? Dah ni. Okey, so Aiman tadi cakap apa? Bumi, bumi mengelilingi matahari, betul? Bumi orbiting the earth. Okay, and then tadi siapa cakap tadi? Yang satelit? Siapa respon satelit tadi? Satelit pun betul juga. Zafran, okay right. Satelit pun betul juga sebab satelit tu dia akan orbiting the earth. So sebenarnya satelit dan bumi dia akan bergerak dalam keadaan constant speed. Okay, so dia akan sentiasa bergerak. So bila dia bila dia tidak bergerak dalam keadaan constant speed, so dia akan mengganggu perjalanan objek tersebut. Contoh bumi ataupun satelit, dia akan mengganggu laluan circle dia. Okay, so sebab tu satelit pun bila mana bumi bergerak, dia pun kena bergerak jugalah. Tapi dia akan bergerak dengan constant speed yang membolehkan dia tak jatuh. Okay, macam kalau sesiapa pernah naik kapal terbang kan, before dia nak sebelum dia nak landing, just in case kalau bila dia nak landing, dia akan bagi tahu dekat kita kata dekat tower lah, dia akan bagi tahu yang okay, dia dah prepare nak landing. So kat tower akan bagi signal okay clear, so dia boleh prepare to land. Tapi kalau contoh tower bagi signal dia kata tak boleh landing lagi, apa yang kapal terbang tu akan buat? Dia dah nak sampai dah ni, tapi tower kata tak boleh land lagi. So kapal terbang tu akan buat apa? Terbang kat atas. Pusing. Dalam circle. Yes, dia akan round circle. Sampailah tower kata okay dah boleh turun. So dia akan turun. So kalau kita figure out lah in that situation, sebenarnya kapal terbang tu pun dia bergerak dalam constant speed yang membolehkan dia tak jatuh. So waktu tu dia dah tak laju dah. Sebab dia dah nak landing kan, betul tak? Betul. Okay. So tu antara contoh-contohnya lah yang kat mana berlaku circular motion. Cuma sekarang lah baru korang tahu oh itu adalah circular motion. So apa je benda yang kita boleh kaitkan lah. Okay. So antara quantities yang related, okay, yang pertama kita ada angular velocity. So yang ni kita panggil angular sebab dia bergerak dalam keadaan apa? Dia bergerak dalam keadaan circle kan? Okay, so satu circle berapa pi? 2 pi G. 2 pi, okay, ataupun kalau dalam degree 360 degree lah, okay. Tapi bila kita kata dalam pi dia adalah 2 pi. Okay, T besar ni apa agak-agak? Siapa tahu? Time. Time? Sure. Period Yes, or period. tempo. Tempoh, yes. Dia ada beza time dengan period, okay. So time dia mesti huruf T kecil, okay. But period, okay, dia adalah T besar. Okay, apa maksud period? Masa yang jangka masa. Tempoh masa. Untuk Ada masa. Time taken for one complete cycle. Okay, thank you. So one time masa yang kita nak ambil untuk kita nak complete one cycle. Contohnya, korang pergi stadium, korang lari, korang run. Okay. So at your own pace, siapa sini suka running? Angkat tangan. Nak tengok sikit. Siapa sini suka join run? Idham, Syarif. Okay, Syarif. Selalunya pergi running dekat stadium ke macam dekat running dekat jalan biasa ke macam mana? Jogging dekat taman. Okay, jogging dekat taman. Okay. So biasanya kalau jogging dekat taman, basically korang, biasanya awak akan create your own loop, betul tak? Betul. Okay, so biasanya satu loop yang awak create tu berapa lama, berapa jauh jarak dia dan berapa lama awak ambil untuk awak habiskan satu loop? Sedalam seminit lebih ya. Seminit lebih? Satu loop? round. Satu round tu berapa meter?
dalam 500 meter dia cepat macam besar juga lah. 500 meter 1 minit, sure. Lajunya. Laju mat. 400, 500 400 seminit. Seminit dekat 2 minit lah. Dekat 2 minit lah. Maksudnya awak punya pace dalam 5 ke 6 macam tu lah. Uish, Betul. Betul. Okey, betul. So dia consider 2 minit tu adalah masa untuk dia nak complete one loop. So 2 minit tu kita panggil apa? Period. Period lah, betul. Period, thank you. So kalau macam korang kat college ni, so kalau nanti korang balik lah, so kat college ni dia macam like dia pusing je. Okay, so satu pusingan habis college ni 1 kilometer. So kalau korang nak complete 5 kilometer, pusing je lah 5 kali. Kalau nak complete 10 kilometer, kau pusing je lah 10 kali. Okay. Tak apa, dia tak besar pun. Jumpa dah asrama, jumpa ni, berapa pusing dah sampai dah. Okay. So yang tu tadi period, kita dah consider period, unit dia mesti second. Okay, unit untuk angular velocity ni tadi dia rad per second. Okay, and then kita ada tangential velocity. So this is how we calculate tangential velocity. Kita mesti ada R, maksudnya radius of the circle, and then omega. So ini kita bagi nama dia omega. 2 pi over period. And then kita ada frequency. Okay, frequency ni adalah, kalau kita tengok dekat sini, number of revolution per second. Maksudnya dalam 1 second berapa banyak awak boleh complete the cycle. So that's why dia mesti bahagi dengan 1 over period. So kita boleh unit dia awak tahu lah sama ada hertz ataupun per second. And then kita ada angular displacement S equal to R theta. Okay, theta ni maksudnya kalau contoh awak run from point A to point B, so kat sini adalah 60 degree macam tu. Okay, so 60 degree ni lah awak punya angular displacement. Tapi cuma syaratnya angular displacement awak ni awak kena convert dia kepada pi. So maksudnya 60 bahagi dengan 360 darab dengan 2 pi lah macam tu. Okay, barulah kita akan dapat unit dia dalam meter. Okay, and then untuk rotation, okay, kenapa ada soalan ke you guys? Theta tu dalam radian lah. Radian, betul. Okay, untuk rotation, okay, yang ni kita kena ingat lah. Okay, satu revolution means satu complete cycle bersamaan dengan 2 pi. Dan kalau contoh, dia kata dalam soalan dia bagi revolution per minute. Sebab kalau kita tengok kita punya angular velocity, dia mesti rad per second. Okay, so kita apa-apa pun kita punya angular velocity, dia mesti dalam rad per second. Tapi kalau contoh dia bagi dalam revolution per minute, kita kena convert dia kepada revolution per second. So how kita convert, kita mesti darab dengan 2 pi divided by 60. Okay, contoh saya bagi 40 RPM. Okay, saya nak convertkan dia kepada RPS. Okay, cuba korang kira sekarang berapa dapat? 40 RPM, 40 revolution per minute. Kita nak convert dia kepada RPS. Okay, korang dapat berapa? Okay, saya nak panggil siapa ni Izazi. Okay, berapa dapat? Okay, 40 RPM, berapa RPS awak? Ada tak Izazi? Dalam rad per second, berapa nilai dia? Kalau tak boleh nak cakap, tulis pun tak apa. Sebab nombor kan. Number je, tak ada masalah. Ada tak Izazinya? Mana Izazi? Izazi binti Jidin. Okay, cuba kira 40 RPM.
kita nak convert dia kepada RPS. Okay, Anas. Okay, Anas dapat apa Anas? Anas kira dapat apa Anas? Anas pun tak ada, pergi toilet juga. Okay, Firdaus. Mana Firdaus ni? Oh, saya nak kena panggil nama seseorang lah ni. Baru saya tahu orangnya ada ke tak. Okay, Naim. Dapat berapa Naim? Dia dapat ukiran. Tak apalah. Sebut je berapa awak dapat. 4.189. Okay, 4.189. Thank you. Ataupun lagi tepat mungkin saya kata dia adalah 4.19 lah sebab 1.88 kan. So, ini unitnya mesti rep per second. Okay, so kalau contoh kita nak kira tangential velocity tapi dia bagi RPM, so awak punya omega awak mesti convert dulu kepada rep per second. Okay, barulah awak akan dapat unit dia meter per second. So kena faham lah kaitan all the quantities ni. Okay, so dah faham semua, baru kita boleh masuk kepada kita punya case. Kita nak solving problem in centripetal force. Okay, tadi ada tiga case yang kita nak kaitkan. Yang pertama horizontal, and then vertical, lepas tu satu lagi conical. Okay, case yang pertama ni agak-agak case yang mana satu? Horizontal, vertical, conical? Conical. Conical, horizontal. Horizontal melintang, vertical menegak macam ni kan. Okay, so yang ni horizontal. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita tahu arah centripetal acceleration kita towards the center, betul tak? Okay, same goes to centripetal force kita. Okay, centripetal force mesti kita letak FC. So arah dia pun mesti towards the center. So maksudnya at any point arah FC mesti towards the center lah. Okay, so dalam case ni kita tengok kita punya FC ke center, kita akan ada weight juga, ada weight ke bawah kan. Tapi sebab kita nak solving problem pada FC sahaja, so jadinya FC kita sama dengan mv² over r. Okay, mana datang mv² over r? Okay, so from kita tahu formula force ialah force equal to ma, betul? So MAC. Okay, so AC ni awak centripetal acceleration lah. Okay, so centripetal acceleration ni sebenarnya awak boleh kaitkan dengan v² over r. So ni formula dia. So bila kita masukkan, so ni kita punya equation yang pertama, ini equation yang kedua. So bila kita substitute AC as v² over r, kita akan dapat mv² over r. So FC. So inilah formula dia. Okay, so macam pula dapat formula yang ni? Sebab kita tahu V kita adalah sama dengan R omega. Okay, so bila kita gantikan M, so R omega V² kuasa 2 bahagikan dengan R. So that's why kita akan dapat MR omega squared. Inilah. So kita ada dua cara macam mana kita nak cari nilai untuk centripetal force. Okay, boleh? So yang saya take note dekat sini, terms ni terms yang kita akan selalu guna. Okay, so hopefully you will find in familiar dan sentiasa kena ingat lah apa dia punya value dan macam mana kita nak cari nilai. Okay, saya terlupa lagi satu. Since kita tahu omega dia adalah 2 pi over period kan. So kita tahu tadi 1 over period sama dengan frekuensi. Jadinya angular velocity pun kita boleh guna as 2 pi f. Okay, maksudnya kalau kita soalan tu dah bagi nilai frekuensi, kita boleh terus calculate angular velocity by using formula 2 pi f as well. Okay. So tak perlulah nak cari period. Okay, so tak payah banyak-banyak kerja. Okay, ni contoh macam mana horizontal circular motion dengan vertical. Okay.
Okay, ni saya cerita dulu nanti baru kita buat soalan. Okay, untuk case horizontal, so kat sini kita punya center. Okay, so sini kita punya arah velocity. So mana kita punya arah FC? Duduk center lah kan, betul tak? Okay, dalam kes ni saya nampak dia adalah satu bola yang attach pada string. Okay, pada string kita akan ada force apa? Tension. Yes, kita akan ada tension. Okay, sebenarnya FC ni dia adalah F-net tau. Dia bukan force yang bertindak pada string tu. Dia adalah F-net. Okay, maksudnya total force kita adalah sama dengan centripetal force. Faham tak? Maksudnya pada string ni dia bukan ada FC, dia hanya akan ada tension. Tapi dalam masa yang sama, centripetal force dia towards the center. Faham tak maksud saya? Jadinya bila awak lukis FBD, awak tak boleh letak FC tu macam ni. Yang ni salah. Okay, sebab FC tu dia adalah F-net. Dia bukan force yang bertindak pada string. Force yang bertindak pada string hanyalah tension. Okay, FC tu adalah total force yang bertindak pada satu body bila dia bergerak dalam keadaan circular motion. So dalam kes ni, Okay, dalam kes ni siapa yang follow direction FC? Tension lah kan? So that's why dalam kes ni FC kita adalah sama dengan tension. So kita tahu FC adalah mv² over r. So jadinya nilai tension adalah sama dengan mv² over r. Macam tu je lah. Perlu tak kita tengok yang pada y axis? Tak perlu. Sebab centripetal force hanya bertindak mengikut arah circle awak. So kat mana arah circle awak, kat situlah awak punya centripetal force. Okay, untuk yang horizontal faham? Faham. Faham kan? Okay. So sekarang kita tengok pula horizontal kalau case yang dia ada friction. Okay, kalau case yang ni, maksudnya kereta ni, kereta ni dia sebenarnya dia roundabout lah. So ni lah dia punya circle. Okay. So ni sepatutnya tak ada dekat sini. Dia sepatutnya macam ni, FC. Okay, so roundabout ni dia ada friction. Okay. Maksudnya friction tu yang menyebabkan kereta tu takkan skid. Skid tu maksudnya apa? Tergelincir. Yes, tergelincir. So berapa minimum friction yang menyebabkan awak takkan tergelincir. So maksudnya awak mesti bergerak dengan velocity yang paling maksimum. Okay. Lepas tu apa nak cakap tadi? Tiba-tiba saya teringat yang cerita semalam yang Myvi kena rempuh dengan lori. Siapa tahu berita tu? Tak tengok, tapi lori tu okey tak? Lori tu okey lah, tapi lori kuning sandwich tau Myvi tu. Kalau tengok memang total loss tau Myvi tu. Sebab dia lori Myvi, lepas tu masa depan dia Honda Jazz kot ni. Memang cram. Tapi driver dia alhamdulillah selamat lah. Macam mana boleh selamat? Berarti sandwich. Wow. Yalah, Dia lompat ke apa? sebab belum masa dia lagi untuk dia pergi meninggalkan dunia. So dia selamat. Wah, alhamdulillah. Kan? Kalau Tuhan kata kun fayakun, mati kat situ lah mati. Tengah jalan pun boleh mati, tak perlu lah accident. Okay, alright. Ya, kereta Malaysia terbaik, betul. Myvi kan king of highway. Kan? Tu saya tanya tu, lori tu elok ke tak takut? Takut lori tu yang teruk, Myvi ni yang Itulah okey. tu. Aduh, hai. Tu over sangat. Okay, alright. Okay, kita sama balik cerita kat sini. Okay, so kalau kita tengok kereta, so dia ada surface. So by right sebenarnya akan ada, kita tahu weight dengan normal lah. Okay, sebab yang ni dia straight. Jalan raya tu straight, jadinya normal tu 90 degree lah. Asyik nak zoom je Okay. Sekejap. Okay, so jalan raya tu straight, jadinya normal kita 90 degree to the surface. Ini jauh pula lah, boring. Okay, so kita punya normal 90 degree, and then yang ni tak ada tadi. And then kita ada friction. Okay, friction towards the center as well. So kalau kita tengok dekat sini, total force kita sama dengan FC.
So jadinya FC sama dengan friction. Ni untuk X axis lah. Okay. So kita tahu friction adalah sama dengan apa? Friction formula dia sama dengan mu n kan? Mu n kan? So friction adalah sama dengan mu n. Okay. So ini adalah mu Sn. So from here kita tengok y axis dia tak ada centripetal acceleration, jadinya total force dia equal to 0. So normal equal to weight. So jadinya kat sini normal kita sama dengan mg. So m ni kita boleh cancel out. So kita akan dapat velocity maximum untuk kita gerak dalam circle without greater to skid. Tu maksud dia. Okay. Ni kalau case you gerak dalam circle, then you akan ada friction lah. So ni kita panggil velocity maximum. Okay, faham So faham tak yang ni? Faham tak yang paksi X ni dengan paksi Y ni? Kenapa total paksi Y awak kosong? Sebab dia tak bergerak dalam keadaan vertikal, dia bergerak Okay. keadaan Horizontal saja. Ya betul. Sebab awak bergerak circle tu hanya pada horizontal saja. So that's why total force on X, Y axis awak adalah equal to 0. So nanti bila jawab soalan baru kita nampak lah. Okay. Yang ni pula vertical. Vertical ni macam contoh roller coaster tadi. Contoh roller coaster macam ni kan. Okay. So sama ada awak duduk kat atas ataupun awak duduk dekat bawah. Kalau yang ni ialah motorcyclist, dia pusing dekat dia punya ring tu. So kat sini dia ada, selalunya kita kalau awak tengok mana position pertama? Okay, position pertama, kedua, kedua kat sini. Okay, kedua, ketiga dengan keempat. Okay, kalau kita tengok nombor 2 dengan nombor 4 ni adalah apa? Adalah sama, betul tak? Betul. Betul, ni sama. Okay, so jadinya untuk yang kiri dengan kanan ni selalunya kita takkan ambil lah. Okay, so selalunya kita yang ni kita buy je. Okay, tapi kita akan tengok at top position dengan bottom position. Okay, so kalau tengok kat mana yang the highest reaction force? Top position ke bottom position? Higher force. Saya bagi masa Top. 10 second. Okey, tak apa. Saya bagi masa 10 second. Okey, cuba tengok teliti formula yang saya dah buat kat bawah tu. Kat mana yang highest normal reaction? Sekejap, penat sekejap cakap. Minum air sekejap kan. Korang fikir sekejap. Okey dah. Siapa kata the highest reaction dekat top, angkat tangan? Seorang je? Oh ramai-ramai juga. Okey. Okey, thank you. Okey, siapa kata ni dekat bottom is highest reaction? Okay, you guess je. Okay, thank you you guess. Alright. So, kalau kita tengok dalam FBD, mungkin FBD yang ni macam mengelirukan sikit kan. Okay, so yang ni kita akan ada normal, betul? And then kat bawah ni kita akan ada weak lah. Okay, mana yang centripetal force? Centripetal force kita ke atas. Betul tak macam ni? Okay, and then kalau dia dekat atas, okay, so kita punya normal ke mana? Ke atas ke bawah normal? Bawah. Ke bawah. Sorry. Okay, normal kita ke bawah. Weight ke mana? Ke bawah. Ke bawah juga. Okay, FC kita ke mana? Ke bawah. Ke bawah juga. Ini FC. Okay. So, kalau kita tengok untuk yang pertama ni, okay, so kita tahu total force kita adalah sama dengan FC. Okay, siapa ikut arah FC? Yang pertama ni, yang pertama. Siapa ikut arah FC? Normal. So, maksudnya normal minus weight. Sekarang kita nak cari normal kan?
Jadinya normal kita adalah equal to FC plus dengan width. Okay, ni yang pertama. Okay, faham tak macam mana datangnya equation ni? Faham. Faham? Faham. Dia mesti refer pada korang punya FBD. Jadinya korang tak boleh hafal. Korang kena tengok pada FBD korang. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, yang kedua total force equal to FC. Okay. Okay, so siapa yang ikut arah FC? Untuk yang ke atas ni. Normal. N dengan W. Normal weight. N dengan W. So maksudnya N plus W. Okay. So kita nak cari N. Jadinya N equal to FC minus dengan width. Okay. So kat mana yang normal paling besar? Atas ke bawah? Bawah. Yes. Dekat bawah. Alright. So at the top position, you will experience a maximum normal value, and at the bottom, bukan top ni, dekat bottom. Okay, so at bottom position, you will experience a maximum reaction value, but at the top means you akan dapat minimum lah. Okay, so from here korang kena refer pada korang punya FBD. Untuk position 2 and position 4, kita just boleh neglect sahaja. Okay, yang ni faham kan? Okay, kita tengok next case yang ni kalau Ferris wheel. Okay, kalau yang tadi, kalau awak tengok normal dia ke bawah, betul tak? Sebab bila awak kat top position, rider tu dia terbalik kepala dia. Okay, tapi kalau untuk case Ferris wheel, terbalik tak kepala awak kalau kat atas? Tak. Tak terbalik kan? Jadinya normal awak still ke atas, tapi weight kita yang ke bawah. Okay, so maksudnya kalau kita tengok sini, at the top position, saya rasa ni salah ni. Okay, so ni macam terbalik. So this one is bottom, this one is top position. Okay, so kalau kita tengok dekat atas, yang follow direction FC kita ialah weight, betul tak? Betul. Okay, so weight yang minus dengan normal equal to MAC. So ini korang betulkan dekat dalam nota ni. Saya rasa saya tersilap ni. So normal dekat top akan jadi mg minus MAC. But bila you berada dekat bottom, so this will be your normal. Okay, weight kita ke bawah. Okay, so siapa yang ikut arah centripetal force? FC lah kan? Boleh betul? Okay, FC lah kan, betul tak? Okay, so jadinya dekat sini apa tadi? So normal, okay, minus dengan weight equal to MAC. So normal akan jadi MA plus MG. So dia lain tau dengan yang tadi tu, nampak tak? Kan sama? Lain sikit. Lain sikit. Sebab yang Normal tadi dia Balik. yang tadi FC tolak dengan weight kan, betul tak? Yang ni MG tolak FC. Dia lain sikit. Okay. So kena lukis FBD dulu. So perkara pertama mesti lukis awak punya FBD lah. Okay, kita tengok pula next. Okay, ni kalau objek hanging awak ada tension. Okay. So kalau tension macam saya cakap tadi, kat sini mesti awak punya tension, and then ada weight. So ni direction FC. Tapi kalau awak kat bawah, kat sini awak punya tension, weight ke bawah, tapi ke atas FC lah. So at top position, kita ada MAC, T plus W, betul. So biasanya kita selalu nak cari tension. Kalau dekat bottom, T tolak W equal to MAC. Okay, faham tak macam mana dapat equation dia? Yang ni equation ni lah. Macam Sebab tadi kan. sama je macam tadi. Cumanya kat Cuma sini dia tukar normal dengan tension. ya, betul. Sebab sekarang objek ni hanging by a string. So jadinya normal tu kita tukar tension macam tu lah. Okay, boleh? Okay, kita tengok pula case yang ketiga. Yang ni sebenarnya dah masuk vertical. Betul lah, vertical lah kan? Okay, Kak Pengarah lalu tadi sebenarnya. So tiba-tiba macam
Blank kejap. Okay. Yang ketiga ialah case conical. Okay, case conical ni kita ada angle dekat sini sebenarnya. So angle awak kita kena letak dekat sini. Okay. So this one kita akan bergerak on horizontal. Untuk conical dia bergerak horizontal. Tapi disebabkan tension awak dekat sini, kita kena resolve TY dan TX. Okay. So dalam case ni siapa yang follow arah centripetal force? Okay, saya lukis balik lah kot ni. Okay, so ini awak punya direction of circle. Okay, so mana direction tension? Sini lah kan, on the string kan. Okay, so ni awak punya angle kat sini. Awak tak boleh lah lukis tiba-tiba angle awak kat atas lagi, tak boleh. So kena letak angle awak kat bawah. And then kat sini awak punya weight. Okay, and then kat sini ada tak force? TX. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. So yang ada hanyalah FC macam ni saja. Tapi FC awak tak boleh letak dia dalam FBD sebab dia bukan force yang bertindak pada body. Dia adalah net force. Okay. So jadinya dekat FC yang ikut FC ni dia bertindak 4CX kan. So yang ikut arah FC adalah TX lah. So dalam kes ni TX awak adalah T sin theta lah. Betul tak? So TY awak adalah T cos theta sebab angle located on Y axis, betul? So T sin theta equal to MA, and then untuk part CY dia tak bergerak part CY kan? So jadinya total force part CY awak adalah sama dengan kosong. So jadinya T cos theta tolak. Kenapa tolak? Sebab dia apa? Dia apa? Dia opposite. Yes. So dapat T equal to mg cos theta. So macam soalan mock UPS kot, saya rasa ada gambar rajah yang ni kan. Yang dia bagi dekat sini awak ada F kot, tak silap saya. Betul tak? Mana? Ya ke? Sekejap, saya tak ingat gambar rajah yang awak punya mock UPS tu. Dia ada satu yang awak kena cari yang awak kena cari nilai force tu berapa. Ada soalan mock hari tu. Okay. Tapi kalau dalam kes ni contohnya awak nak cari nilai M kan. Kalau contoh soalan ni dia tak ada bagi mass, tak ada masalah. Sebab kalau kita tengok ini equation awak yang pertama, ini equation awak yang kedua. Okay, bila kita substitute equation yang kedua dalam equation yang pertama, kita akan dapat mg cos theta darab dengan sin theta equal to ME. Okay, sin bagi cos dapat apa? Tan. Tangent kan? Okay, and then M ni pun kita boleh cancel out. So jadinya A awak adalah equal to G tangent theta. Okay, faham tak? Faham. Ke tengah digest kan, sebab ini equation yang pertama kita, ini equation yang kedua, so kita substitute T dalam equation yang pertama, so kita tahu sin bahagi cos dapat tangent. So jadinya kalau soalan ni dia tak bagi mass, korang janganlah gelabar sangat sampai macam soalan ni salah madam sebab dia tak ada bagi mass. So sebenarnya kita boleh je solve problem without mass. So macam ni lah. Yang penting korang kena faham lah macam mana korang nak nak wujudkan dia punya FPT tu. Okay, so untuk next saya ada 5 soalan. So this will be your task to complete your exercise. Okay, ada 5 soalan dekat sini. So mungkin korang boleh share korang punya solution dekat Padlet kot nanti kan, attach gambar sahaja. Okay, tapi kalau kita nak ada 5, so nanti korang boleh try lah sebab saya dah bagi jawapan dekat situ. Okay, so saya nak ingatkan before kita nak solve problem, okay, so perkara pertama korang kena buat apa dulu? FBD. Yes, kita kena lukis FBD. Okay, itu benda pertama kita kena buat. Okay, and then bila kita lukis FBD, kita kena kita kena buat equation yang betul lah. Equation based on FBD. Okay, and then baru kita boleh solve the
solve the problem lah. Maksudnya baru kita boleh cari nilai yang apa yang kita nak cari. Okay? Boleh? Boleh. Okay, so korang ada masa sampai minggu depan lah untuk korang completekan 5 soalan ni. Okay, do it at your own sweet time. Kalau ada masalah boleh tanya saya lah. Okay, so kalau korang boleh jawab 5 soalan ni, maksudnya untuk topik SIG korang memang dah tak ada masalah. Memang dah mahir dah. Maksudnya korang mahir je FBD, topik SIG ni memang dalam tangan. Cumanya kita just nak tambah total net force kita adalah equal to FC sahaja, dan FC mesti kena ingat dia hanya akan located on the circular motion. Maksudnya kalau macam string ni, gambar yang kat sini, dia ada tak on y axis? On y axis tak ada FC. Yang ada FC hanyalah pada x axis sahaja. Okay. So itu saja untuk pagi ni. Okay, siapa yang dah masuk tapi dia tak, apa nama dia? Dia tak isi lagi attendance. So korang boleh isikan attendance, saya bagi link dekat sini Saya bagi link dekat chat ni. Okay, tolong isikan attendance untuk pagi ni. So pagi ni adalah kuliah. Okay. So any further questions? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, saya endkan, I call it a day lah kan untuk lecture. So I wish you all the best for your UPS tonight. Hopefully you can break your leg lah. Jangan break janganlah patah kaki betul-betul. Maksudnya you can do your best. Okay. So that's it. Thank you guys. See you next week.